Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi najina wa kashif jami'a adiyatin wasrif makaidal ida wal thuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi ighfir wa akrimna binaili matalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik
ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا شفيع الأمة، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي التوبة، السلام عليك يا صاحب المعراج، السلام عليك يا أول المشفع، السلام عليك يا أول من يدخل الجنة، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك معرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita
untuk sama-sama pada petang hari Sabtu yang mulia ini untuk mengikuti pengajian kita mengenal akan rukun iman kita, iaitulah rukun beriman pada yaumul akhirat. Beriman pada hari akhirat merupakan berbagai-bagai perkara, antaranya beriman dengan azab kubur dan nikmat kubur, beriman dengan yaumul mahsyar dan sekalian apa-apa yang kita akan menghadapi di yaumul mahsyar, beriman dengan berlakunya hisab, perhitungan, dan beriman dengan kita menyeberang jambatan siratal mustaqim, dan beriman dengan adanya neraka dan adanya syurga. Ya para jemaah sekalian, kita sedang membicarakan pada pelajaran yang lepas, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad yang lepas, bagaimana berlakunya azab dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah memelihara kita dan sekalian keluarga kita dan sekalian umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari azab nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Antara yang telah kita sebutkan dalam pelajaran kita lepas, bahawa orang-orang dalam neraka itu mereka diberikan makanan daripada buah zakum. Buah zakum ialah buah yang di mana pokoknya dia tumbuh daripada lantainya neraka dan menjulang sampailah ke atas neraka, dan dia punya cabang-cabangnya seperti rambutnya syaitan. Itulah yang Allah sebutkan dalam Quran. Dan buah dia tu seperti berduri-duri, dan kalau setitis daripada buah zakum punya jus dia ataupun dia punya airnya, kalau sekiranya satu titis masuk ke dalam laut dunia, seluruh laut dunia akan jadi pahit dan seluruh bumi ini tidak akan dapat tumbuh-tumbuhan kerana berlakunya tersangat pahit di atas muka bumi ini. Na'udzubillah. Bagaimana kalau orang yang meminumnya, na'udzubillah, dan memakannya, dan apabila dia makan, dia akan tersekat di tekak dia, tak boleh nak keluarkan dan tak boleh nak telan. Maka dia minta air. Air yang diberikan itu ialah air-air daripada nanah-nanah ahli neraka, dan daripada air yang keluar yang busuk daripada kemaluan wanita-wanita zina, dan kemudian dibagikan makan ataupun dibagi minum. Dan ada yang menyebutkan juga, iaitu diberikan minuman air panas, iaitu air timah yang mendidih. Bila dia minum, maka semua organ-organ yang dalam tubuh badan dia akan hancur dan akan keluar pada duburnya. Na'udzubillah min zalik. Dan demikianlah, kalaulah satu gayung daripada air yang busuk itu, yang diberi minum pada ahli neraka tadi, kalaulah diletakkan ke dalam dunia ini, maka dunia ini akan jadi busuk yang sebusuk-busuknya, yang tak dapat ditanggung lagi keadaan busuknya. Dahsyat sekali. Dan itulah dia minuman ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi janganlah kita mencabar-cabar pada Tuhan. Kalau semua nak masuk syurga, siapa pula nak masuk neraka? Na'udzubillah, jangan. Jangan dibuat permain-mainan. Siapa yang buat main-main dengan ancaman Allah, maka boleh gugur iman dia, boleh terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Apalagi yang mengatakan, kalau semua masuk syurga, aku tak gila-gilakan syurga. Aku dalam neraka boleh jumpa member-member, boleh buat pesta. Dia ingat neraka ni tempat sukaria. Maaf. Mereka semua ni orang yang jahil. Mudah-mudahan Allah bagi mereka taufik dan hidayat. Amin. Dan kita juga telah mengatakan bagaimana neraka itu, ular-ularnya tu sebesar tengkuk-tengkuk unta. Besar-besar. Dan begitu juga skorpion dia ataupun kalajengking dia sebesar keldai. Besar-besarnya. Dan begitulah orang dalam neraka. Allah Ta'ala besarkan mereka. Besar sekali. Kerana supaya mereka dapat rasakan azab sepuas-puasnya azab. Na'udzubillah. Dan begitulah orang dalam neraka. Gigi dia saja besarnya macam bukit Uhud. Na'udzubillah. Besar. Macam mana muka dia? Bau dia antara kanan dengan kiri. Nak sampai kanan sampai ke kiri, lebih kurang 5 hari perjalanan dengan kuda yang laju. Wow, besar betul. Begitulah dalam neraka. Orang yang besar-besar supaya diazabkan seluruh tubuh badan mereka. Kalau kecil-kecil macam kita ni, na'udzubillah, sekali empat habis dah. Tapi tidak, Allah besarkan orang-orang neraka itu. Sebab tu jangan kita rasa senang-senang nak buat dosa. Na'udzubillah min zalik. Manakala pula
kita kata ketul besi yang untuk dipukul kepada ahli neraka, kalaulah diletakkan di dunia ini, seluruh jin dan manusia nak angkat tak boleh angkat. Itu ketul besi yang dipukul oleh malaikat kepada ahli neraka. Dan satu ketul besi itu kalau dipukulkan ke atas bumi, atas bukit, nasi bukit akan hancur dulu menjadi debu. Jadi debu terus. Allahu Akbar. Dan itulah pukulan yang akan dipukulkan, yang digunakan oleh malaikat dalam mengazabkan ahli neraka, dipukul mereka. Dan apabila dipukul mereka tak mati, tapi tersangatlah siksa. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami beriman dengan apa yang telah kami dengar daripada hadis-hadis Nabi-Mu dan juga daripada ayat-ayat-Mu mengenai akan azab neraka-Mu. Kau ya Allah, kami mohon peliharalah kami semua daripada azab neraka. Ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, anak cucu kami, suami isteri kami dan sekalian muslimin dan muslimat yang beriman padamu ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, menyambung kembali kita lagi daripada kitab yang saya telah sebutkan, An-Nihayah fi Filtan wal Malahib. Kitab ni telah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, di mana beliau wafat pada tahun 774 Hijrah. 774 Hijrah. Maknanya sudah hampir 700 tahun zaman beliau dengan kita. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Al-Imam Hafiz Ibnu Katsir. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan meninggikan darjatnya, dan semoga dimanfaatkan ilmu kepada kita dengan berkat syafaat Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kalau sekiranya kita nak minta supaya jauhkan pada api neraka tu memang sangat-sangat disuruh. Sebagaimana diriwayatkan oleh berkata tuan pengarang kita rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, semoga Allah manfaatkan ilmu kepada kita, dan mengatakan daripada Al-Imam Tirmizi rahimahullah taala, iaitu kitab hadis Imam Tirmizi, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sa'alallahu al-jannata thalatha marrat, qalatul jannah Allahumma adkhilhu jannah." Siapa yang bermohon kepada Allah untuk dia masuk syurga sebanyak 3 kali, Allahumma askinnal jannah, Allahumma askinnal jannah, Allahumma askinnal jannah, ya Allah masukkanlah kami dalam syurga, ya Allah masukkanlah kami syurga, ya Allah masukkanlah kami syurga, maka syurga akan berkata, ya Allah masukkanlah dia dalam syurga. Jadi ni amalan-amalan yang kita boleh baca lepas daripada solat fardu. Wa man istajara minan nar thalatha marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Dan siapa yang minta lindung daripada api neraka, minta lindung, tak mau masuk neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah lepaskanlah dia daripada neraka. Allah. Jadi neraka pun tak mau. Baguslah. Jadi kita amalkan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini semua biasa amalan yang kita baca lepas sembahyang fardu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lepas tu Allahumma antas salam, kemudian Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Amalkan. Jadi mudah-mudahan neraka pun tak mau kita, tak mau. Ya Allah lepaskan orang ni, tak mau. Allah, baguslah. Kita minta syurga, Allahumma askinnal jannah, Allahumma askinnal jannah, Allahumma askinnal jannah, ya Allah masukkanlah kami dalam syurga. Dan syurga kata, ya Allah masukkan orang dalam syurga. Jadi mudah-mudahan Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Kerana di antara masa saat yang dikabulkan doa ialah selepas daripada solat fardu. Selepas solat fardu tu doa tu mustajab. Ya Allah, kita pun bimbang tuan-tuan. Bukanlah kita ni baik sangat, tapi kita pun tak maulah sampai kita diazab neraka. Allahu Akbar. Dan lagi berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, daripada Hirmala daripada Ibnu Wahab akhbarani an Amr bin Al-Harith, bahawa Darajah Abbas Samah mengatakan bahawa dia mendengar pada Abdullah bin Harith bin Juzil Zubaidi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna bin nari lahayat amsal al-anaqil bukht. Sesungguhnya dalam neraka itu ular-ularnya seperti tengkuk-tengkuk unta.
Dan kalau dia sengat seseorang kamu, maka orang itu akan demam selama 40 tahun. Allah, demam 40 tahun. Kita setahun demam 1 jam pun dah tak larat dah. Letih lah, long line dah kita. Ini 40 tahun. Na'udzubillah. Dan demikianlah juga daripada Imam Tabarani meriwayatkan daripada Bara' bin Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia baginda ditanya mengenai firman Allah, zidnahum azaban fawqal azab. Artinya kami menambahkan atas mereka azab atas azab. Mana dah azab, atas lagi azab lagi. Daripada surah An-Nahl ayat 88. Jadi sahabat tanya, apakah maksudnya azab atas azab? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu kala jengking scorpion yang sebesarnya seperti panjangnya sebesarnya pokok kurma. Yang panjang, Masya Allah. Jadi scorpion itu panjang dia tu seperti, kalau kita tengok pokok kurma dekat Madinah ke kat mana, yang tinggi-tinggi, macam tu scorpion dia, besar-besar panjang. Kita dah baca tadi, scorpion besar macam keldai. Keldai tu besar dia, panjang dia pula macam pokok kurma. Na'udzubillah. Dan apabila dia sengat dan dia akan menyengat kepada orang-orang dalam neraka. Dah neraka tu dia tempat kena bakar, dah kena seksa. Azab lagi dengan scorpion, dengan kalajengking. Itulah azab atas azab. Allahumma asturna ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dari azab neraka-Mu ya Rahman. Ya Allah Akbar. Dan diriwayatkan daripada Ka'ab al-Ahbar mengatakan, ular-ular neraka Jahanam sepertilah lembah. Lembah tu mana banyaknya ular-ular tu. Dan dia punya kalajengking-kalajengkingnya sepertilah bukit-bukit kecil. Maknanya kalajengking tu dia dalam kawasan ular, lembah ular. Dan kalajengking tu macam bukit, besar-besar macam bukit. Allah, ini besar lagi. Dan sesungguhnya kalajengking tu ada ekornya. Dan ekornya tu seperti anak panah. Maka kalau kena kepada seseorang kafir, maka akan hancur luluhlah daging-daging dia semua. Sampailah jatuh gugur ke kaki dia. Allah. Maknanya daging-daging, na'udzubillah, yang kena sengat dengan daripada kalajengking itu, semua berguguran kerana racunnya kalajengking itu sampai ke kakinya. Allah. Allahu Akbar. Begitulah berkata Abu Ya'la al-Musli daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas ibku fa illam tabku fatabakau. Wahai manusia, menangislah. Menangislah. Kalau kamu tak boleh menangis, kamu buatlah menangis. Maksud buat menangis tu, buat rasa sedih, buat sayu, supaya dapat nanti rasa menangis yang benar. Menangislah. Kenapa? Fa inna ahlan nar yabkuna fi nar. Kerana ahli neraka itu dia akan menangis dalam nerakanya, sehinggalah air mata dia itu begitu banyak sekali sampai boleh jadi sungai-sungai yang kita kata mengalir. Masya Allah. Dan apabila air mata dia itu yang warna putih itu sudah habis, selesai, dah kering, hatta tanqata'an dumu' fatasilu dima', maka mengalir pula air mata darah. Allah. Maka air mata darah dia itu akan mengalir, dan begitu banyak air mata darah, kalau sekiranya dilepaskan kapal ataupun sampan, akan berlayar di situ. Mana banyaknya menangis. Menangis yang banyak sekali. Jadi begitulah. Kalau kita nak nangis kat dunia, kita nangislah. Sebelum besok kita ke akhirat, lagi dahsyat lagi. Kita nangis air mata darah pun takkan dapat guna lagi. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Rahman. Selamatkanlah kami semua daripada azab neraka-Mu ya Rahim, dengan berkat Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis pada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ayatnya 104 daripada surah Al-Mu'minun.
Iaitu Allah Ta'ala berfirman yang artinya wajah-wajah ahli neraka ni dibakar oleh api, dan wajah-wajah mereka semua mereka menjadi cacat. Allah, jadi cacat. Macam mana jadi cacat itu? Jadi Nabi SAW bacakan ayat itu dan Nabi pun mensyarahkannya. Maka Nabi bersabda, tashwihun nar fataqallasu syafahatul ulya, akan dibakar oleh neraka muka dia itu, dan kemudian akan hangus muka dia, dan dia punya bibir atas ni, bibir kita, na'udzubillah, bibir mulut kita ni ada dua bibir, satu atas satu bawah. Bibir ni akan terkopek, melengkung sampailah kepada kepala kita. Maknanya terkopek kita punya kulit-kulit ni. Dah masa tu kau pakailah facial ke, pakai krim le, apa pun cantik, make up ke, semua habis hangus, tak ada lagi dah. Allahu Akbar. Dan demikian pula yang bibir bawah ni pula akan terkopek kulit dia, dan kemudian turun sampailah kepada pusat dia. Maknanya habis kulit-kulit semua terkopek. Terkopek kenapa? Pasal terkena dengan api neraka yang membakar mukanya. Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami beriman dengan apa yang Kau telah sampaikan kepada Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan anak cucu kami, keluarga semua kami daripada api neraka-Mu, ya Rahim, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batulah kita ni, na'udzubillah, janganlah senang-senang buat dosa. Alah dosa kecil, alah tak apa, orang lain berbuat. Habis orang lain masuk neraka, takkan kita nak masuk neraka? Kita ingat-ingatlah, hidup ni sekejap saja. Seronok hidup ni, senang hidup ni, nikmat ni sekejap saja. Maupun dia dalam keadaan nikmat yang baik, iaitu tak berdosa, ataupun nikmat yang dalam dosa, sekejap saja. Ingat-ingatlah nak balik kita tu, ya Allah. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muka mereka tu terbakar, maka talfahuhum lafhatan, akan terbakar, sekali terbakar maka mengalirlah daging-daging dia sampai kepada bau-bau dia. Muka dia punya daging-daging semua hancur luluh sampai kepada bau dia, dah tinggal tulang saja. Allah, Allahumma mastur ya Rabb, Allahumma masturna ya Rabb. Dan daripada Abu Qasim At-Tabarani menceritakan daripada hadis yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Abu Burdah, daripada Abi Musa radhiyallahu an, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berhimpun ahli neraka dalam neraka, maka bersama-sama mereka daripada ahli kiblat, iaitu orang yang beriman, dan berkatalah orang kafir kepada orang Islam, kenapa ni kamu orang Islam, tapi kamu ni semua orang Islam? Ya, kami semua orang Islam. Yang mana orang Islam lah? Maka berkatalah orang kafir, apalah guna kamu Islam? Kamu pun sama juga dengan kami dalam neraka. Nah, kamu kata kamu Islam selamat-selamat, kamu pun sama macam kita juga dalam neraka. Si kafir kata pada orang Islam. Maka qalu kanat lana dhunuban, maka berkatalah orang Islam tu, kami pun ada buat dosa, maka inilah kami dihukum dengan dosa-dosa kami. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar akan perbicaraan mereka ahli neraka yang beriman dengan orang yang kafir. Jadi orang kafir ini mengkritik orang Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendengar perbicaraan mereka, maka Allah Taala perintahkan kepada neraka, iaitu malaikat Malik, supaya keluarkan orang-orang ahli iman, ahli kiblah. Mana orang yang beriman, keluarkan mereka. Apabila orang-orang kafir melihat orang-orang yang beriman semua dikeluarkan pada neraka, mereka pun berkata, ya laitana kunna muslimin, alangkah baiknya kalau kami pun daripada orang yang beriman, dan kami pada orang yang Islam, dan kami juga keluar bersama-sama mereka yang keluar. Allah. Tapi tak gunalah. Masa kat dunia, kamu berlagak dengan kamu punya cara hidup kamu. Kamu pandang orang Islam ni hina, rendah, dan kamu mengkritik orang Islam yang masuk neraka. Nah, bila orang Islam dikeluarkan, kamu pun menyesal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membacalah ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam ra,
tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat 1 dan 2 daripada surah Al-Hajar. Artinya alif lam mim itulah ayat-ayat kitab dan Quran yang menerangkan rubama yawaddul ladzina kafaru, banyaknya nanti orang-orang kafir, iaitu mengatakan bercita-cita, yawaddul ladzina kafaru, bercita-cita law kanu muslimin, andai kata mereka itu juga orang yang beriman, orang Islam. Bila dah nampak azab, bila dah masuk neraka, barulah menyesal. Masa tu dah tak guna dah. Itulah dia, syukurlah ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tetapkanlah iman kami, matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan daripada Imam Tabarani juga, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mengatakan, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membacakan ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Berapa ramai daripada orang-orang kafir mereka bercita-cita kalaulah mereka juga daripada golongan muslimin, seperti yang kita sebut tadi. Kemudian beliau mengatakan, ya aku telah dengar Rasulullah SAW, Abu Sa'id Khudri kata, ya aku telah dengar Rasulullah SAW bersabda, yukhrijullahu nasa minal mu'minina minan nar. Allah Ta'ala mengeluarkan orang-orang mukmin, satu golongan daripada orang mukmin daripada api neraka, selepas mereka tu telah dimasukkan neraka dan diazab dalam neraka. Dan apabila Allah Ta'ala masukkan mereka dalam neraka dengan orang musyrikin, maka orang musyrikin mereka mengatakan kepada orang-orang muslim, kamu mengatakan kamu ini orang-orang yang beriman pada Allah, kekasih-kekasih Allah di dunia, kenapa kamu dalam neraka? Maka apabilalah Allah Ta'ala mendengarkan kata-kata orang-orang musyrikin itu mengejek orang-orang beriman dalam neraka, maka Allah Ta'ala izinkan syafaat untuk mereka. Izinkan syafaat. Maka para malaikat pun mensyafaatkan, dan para nabi-nabi pun mensyafaatkan. Dan begitulah juga Nabi kita terlebih-lebih lagi mensyafaatkan umatnya yang beriman. Maka keluarlah mereka pun daripada neraka. Apabila orang musyrikin melihat orang-orang yang beriman terkeluar pada neraka, orang beriman ni tak kiralah umat ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seluruh umat-umat yang dahulu yang beriman, maka mereka mengatakan, orang kafir pun berkata, ya laitana kunna mislahum, alangkah baiknya kalau kami seperti mereka. Fatadarakna asy-syafa'a, maka kami pun mendapatkan syafaat dan kami pun dikeluarkan bersama-sama mereka. Begitulah dia firman Allah Ta'ala yang Nabi telah bacakan tadi. Maka mereka yang keluar pada neraka ini dinamakan mereka dalam syurga Al-Jahannamiyun. Al-Jahannamiyun. Jahannam tu neraka Jahannam. Jadi Jahannamiyun mana orang-orang yang asalnya dari neraka Jahannam. Nama mereka sewaktu mereka masuk dalam syurga. Kerana mereka punya wajah mereka tu hitam gelap. Hitam kenapa? Kena kebakar. Maka mereka pun orang-orang Jahannamiyun ni, maknanya orang-orang yang ahli neraka yang dah keluar masuk syurga, mereka pun berdoa, ya Rabbana azhib anna hazal ism. Ya Allah, angkatkanlah, buangkanlah nama ini, janganlah nama kami dinama-namakan Jahannamiyun, yang orang kata ex ahli neraka. Itu mantan ahli neraka. Allah, tak maulah ya Allah nama ni, malulah. Maka Allah Ta'ala pun perintah pada mereka supaya dimasukkan, mandikan mereka dalam sungai syurga. Maka hilanglah daripada mereka warna-warna hitam tu, dan kemudian hilanglah nama mereka daripada nama Jahannamiyun. Maka mereka pun berkawan dengan ahli syurga seperti mana orang ahli syurga yang lain. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan ya. Kalau kita kat dunia ada mantan presiden, mantan menteri. Yang keluar neraka pun ada mantan ahli neraka, Jahannamiyun. Tapi malulah kan. Kalau mantan menteri tak apalah, nama baik. Kalau mantan prisoner, malu kita. Allahu Akbar. Dan begitulah dalam riwayat Imam Tabarani yang lain lagi daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, iaitu menceritakan dari orang-orang dalam neraka, orang-orang kafir, yang di mana mereka berdialog kepada orang ahli syurga, orang-orang yang beriman. Orang beriman kepada Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tapi masuk neraka kerana dosa-dosa mereka.
Dan orang kafir yang menyembah patung-patung Lat wal Uzza. Lat dan Uzza adalah patung yang disembah oleh orang kafir jahiliyah di kota Mekah. Maka mereka berkata, orang kafir ni, apalah guna kau mengatakan la ilaha illallah tapi kau pun masuk neraka bersama-sama kami. Maka Allah sangat murka, marah Allah Ta'ala bila dengarkan orang-orang neraka ni, orang kafir neraka ejekkan kepada orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala pun keluarkan orang-orang beriman ni dari neraka dan dimasukkan dia dalam sungai, dinamakan sungai Haya. Hayatun, hayatun maknanya hidup, ya. Dimasukkan mereka dalam sungai itu dan hilanglah semua bekas-bekas terbakar badan mereka semua, wajah-wajah mereka semua kembali seperti terangnya, iaitu wajah berseri-seri. Seperti mana kalau kita lihat bulan yang di dalam kita katakan eclipse, atau kita katakan bulan gerhana tertutup kan dengan warna hitam, tapi tiba-tiba terbuka balik awan dia, terbuka balik gerhana dia, nampaklah terang benderang. Ibaratnya macam itulah. Dan mereka dinamakan Jahannamiyun. Mereka ni ex ahli neraka. Jadi apabila mereka dinamakan Jahannamiyun, mereka pun berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, ya, buangkanlah nama ini daripada nama Jahannamiyun ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun kembalikan mereka, buangkan. Di wajah mereka ada tulis Jahannamiyun, maknanya ex ahli neraka. Jadi mereka kata, ya Allah, buangkanlah tanda ini. Maka Allah Ta'ala pun buangkan. Dan dengan itu mereka sudah bercampur seperti orang-orang ahli syurga yang lain. Allah, ya Tuhan kami, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, rahmatilah kami, kasihanilah kami, ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abi Dunya, yang di mana diambil ini hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan didatangkan pada hari kiamat nanti akan neraka didatangkan, ditarik oleh 70 ribunya zimam. Zimam tu maknanya dia punya rantai-rantai dia. Jadi neraka besar. Jadi 70 ribu rantai, setiap satu rantai ditarik oleh 70 ribu malaikat. 70 ribu malaikat tarik neraka. Setiap satu rantai 70 ribu malaikat. Dia ada 70 ribu rantai. Kita dah sebutkan semalam, neraka itu dalamnya, iaitu daripada hujung mulut neraka di lontar batu sampai kepada kita punya paras bawah neraka 70 tahun. 70 tahun. Jadi besar neraka tu, na'udzubillah. Kemudian ditarik oleh malaikat di yaumul qiyamah. Kemudian neraka itu pun berhentilah di tepi arasy Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala meletakkan perasaan rendah diri kepada neraka itu. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada neraka, kenapa kau rendah diri? Jadi Allah letakkan perasaan neraka itu rendah diri. Kemudian Allah tanya, kenapa kau rendah diri wahai neraka? Maka neraka kata, ya Rabbi, aku takut engkau akan membalas aku dengan azab. Neraka pun takut azab. Neraka pun takut azab. Maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada neraka, aku jadikan kau sebagai azab untuk orang lain, tapi aku tak azab engkau. Maka dia pun tenang balik. Jadi neraka itu pun bernafas. Bernafas, tenanglah, selamat dia daripada kemurkaan Allah. Maka apabila neraka itu bernafas, maka tidak ada seorang pun melainkan akan mengalir air matanya. Kemudian dia menafasnya kali kedua. Bila nafas kali kedua, maka semua, tidak ada seorang malaikat pun dan tak ada seorang nabi pun, malaikat semua akan jatuh tersungkur ketakutan dengarkan nafasnya neraka kali yang kedua. Illa malaikat nabi kamu, iaitu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rahmah, Nabi kita, yang di mana Nabi kita mengatakan, ummati ya Rabbi, ummati ya Allah, umatku, umatku. Masya Allah.
Nabi tak tanya kepada Allah untuk isteri, untuk anak, untuk cucu, tak ada. Tapi Nabi tanya, ya ummati, ya Rabbi, umatku, umatku. Semua malaikat-malaikat semua jatuh tersungkur. Dengarkan nafasnya neraka kali yang kedua. Kali pertama nafasnya neraka, semua dah menangis-nangis dah. Dah kali kedua neraka bernafas, semua jatuh tersungkur. Itu kat mana tu? Di pada mahsyar yaumul qiyamah. Allahu Akbar, ya Allah. Itulah dia, dahsyat neraka. Dan begitulah. Tapi Nabi kita tidak, dia tak jatuh tersungkur. Tapi Nabi pula berdoa, ya Rabbi ummati, ya Allah, umatku, umatku, ya Allah. Allahu Akbar. Sayang Nabi pada kita, tuan-tuan. Tak adalah kita pun tak sayang diri kita seperti mana sayang Nabi kepada kita. Allahu Akbar. Ya, di sini saya bacakan sepotong hadis yang panjang sikit daripada Hafiz Abu Naim Al-Asbahani yang meriwayatkan sampai kepada sanadnya kepada Ka'ab Al-Ahbar. Ya, Ka'ab Al-Ahbar ni seorang sahabat, dia daripada, kita katakan, daripada ulama Yahudi tapi telah memeluk agama Islam, ya. Jadi dia bacalah kitab-kitab lama dahulu, ya, dan dia pun tahu juga apa yang disampaikan Nabi kita tu memang betul, dan ada yang berkebetulan juga sama dengan apa yang Nabi kita sampaikan. Dia berkata, pada hari yaumul qiyamah Allah akan himpunkan semua manusia yang awal yang akhir, semua daripada Nabi Adam AS sampai hari kiamat di satu lembah, satu tempat, satu dataran, semua sekali dikumpulkan. Lebih besar daripada kita kata padang Arafah, lebih besar sekali-galanya. Maka turunlah para malaikat, mereka pun bersaf-saf malaikat. Maka berkatalah Allah Ta'ala, ya Jibril, i'tini bi jahannam. Wahai Jibril, bawa datang neraka jahannam. Maka Jibril pun bawa perintahkan neraka jahannam dibawa datang. Maka neraka jahannam tu ditarik oleh 70,000 rantai. Setiap satu rantai itu 70,000 malaikat yang kita dah sebut tadi. Maka apabila neraka jahanam tu nak sampai, jarak dia dengan manusia ramai yang berkumpul tu, jaraknya kira-kira 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan. Maka jaraknya itu begitu jauh, tiba-tiba apabila neraka itu bernapas satu nafas, bernapas satu nafas, maka semua manusia dan semua jin, semua jiwa hati mereka semua sudah hanyut, hilang. Mana hilang tu apa? Sudah hilang dah ketakutan, dah tersangat-sangat ketakutan. Allahu Akbar. Kemudian neraka bernapas kali kedua. Maka tidak tinggallah seorang malaikat pun atau seorang nabi pun. Malaikat semua akan jatuh berlutut. Semua ketakutan jatuh berlutut. Allah. Dan apabila neraka tu mengambil nafas yang ketiga, dia keluarkan nafas yang ketiga, dia punya bahang dia punya suara dia, gemuruh dia, maka semua hati-hati yang ada hati, semualah manusia ke jin ke malaikatnya, semuanya sudah macam orang hilang akal dah. Semua yang dalam ketakutan yang amat sangat, dan semua yang mengharap pada amalan-amalan mereka. Sehingga kan Nabi Ibrahim AS yang digelarkan Khalilullah. Khalil tu makna kekasih Allah. Dia pun berkata, ya Allah, demi kasihmu padaku, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, selamatkan aku. Dan pada hari ini, nafsi, nafsi. Dan berkata Nabi Musa AS yang berbicara pada Allah, ya Allah, demi perbicaraan aku dengan kau, ya Allah, aku mohon pada kau, ya Allah. Aku tidak mohon untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku. Untuk diriku, nafsi, nafsi. Allah, semua malaikat, semua nabi-nabi ini sudah ingatkan amalan mereka saja, mereka diri saja, tak ingat pada umat dia lagi. Wa anna Isa, dan Nabi Isa AS, dia akan berkata, ya Allah, dengan kemuliaan yang kau telah beri pada aku mohon padamu, ya Allah, selamatkanlah diriku, nafsi, nafsi. Aku tak mohon untuk ibuku Maryam, untuk ibuku pun aku tak mohon, aku nak mohon untuk diri aku saja. Masya Allah, semua nak selamatkan diri sendiri. Allahu Akbar. Tetapi Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi dia seorang saja berkata, ummati, ummati, ya Allah, umat aku. La as'aluka al-yawma nafsi, innama as'aluka ummati. Aku tidak mohon keselamatan pada hari ini untuk diriku, ya Allah, tapi aku mohon keselamatan untuk umatku, ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli.
Ya Rasulullah, kami cinta padamu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aulia aku, kekasih-kekasih aku daripada umat kau ya Muhammad, tidak akan takut atas mereka, dan mereka tidak akan merasa sedih pada hari ini. Demi kebesaran aku dan keagunganku, akan aku gembirakan kau ya Muhammad dalam umatmu. Maka kemudian Allah SWT pun berperintah kepada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat pun semua dah standby, dah siap-siap nak tunggu perintah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berkata pada malaikat, Ma'asyiral zababin zabaniyah, wahai malaikat-malaikat yang penjaga neraka, pergilah ambillah semua orang al-musirrina min ahlil kabair, orang-orang yang telah berterus-terusan berdegil-degilan dengan dosa-dosa besar daripada umat Muhammad, dicampakkan ke dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi yang mana yang ahli ibadat, yang taat, semuanya Allah Ta'ala tepikan dulu. Itu Allah nak muliakan, nak gembirakan Nabi kita SAW. Tapi yang mana berterus-terusan dengan maksiat daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, yang mati masih lagi beriman, maka Allah Ta'ala kata, ambil malaikat semua orang-orang ini, bawa masuk ke dalam neraka. Maka sesungguhnya telah tersangat murkanya aku kepada mereka, kerana mereka memperingan-ringankan perintahku dalam masa hidup dunia. Mereka meringan-ringankan akan hak aku dan melanggar larangan aku, dan mereka takut kepada manusia, tetapi mereka menentang akan kebesaran aku, dan mereka tidak berterima kasih kepada kemuliaan aku yang aku berikan pada mereka, yang aku muliakan mereka lebih daripada umat-umat yang dahulu. Dan mereka tidak berterima kasih kepada apa yang nikmat aku beri pada mereka. Maka ketika itu, malaikat-malaikat yang penjaga neraka pun mengambillah lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang masuk neraka ini, yang buat dosa besar, dibawalah mereka ke dalam neraka. Dan tidak seorang daripada hamba itu yang dibawa ke neraka daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, melainkan muka mereka sudah muka hitam-hitam, dan telah diletakkan gelang-gelang kat kaki mereka, tak boleh nak lari dah. Dan diikatkan rantai-rantai di leher mereka, tak boleh nak lari dah. Dan mereka tu tidaklah lain melainkan umat ini, iaitu umat Nabi SAW. Dan mereka dibawa ke neraka dengan berbagai-bagai rupa bentuk mukanya. Maknanya macam-macam lah. Ada bentuk muka haiwan, muka babi, muka anjing. Allah na'udzubillah zalim, mengikut amalan mereka kat dunia. Apabila mereka sampai ke depan pintu neraka, maka berkatalah Malik, iaitu penjaga pintu neraka, malaikat Malik. Maka dia berkata, ya ma'syaral ashqiya, wahai orang-orang yang celaka, kamu ni daripada umat siapa ni yang datang? Wajah kamu ini yang berseri lebih baik daripada wajah orang neraka yang lain. Mana ahli neraka yang lain tu muka teruk-teruk, tapi ini umat Nabi Muhammad SAW mukanya hitam, tapi hitam pun ada cahaya juga, ada cahaya dia. Itu kelebihan umat Nabi SAW, ada cahaya dia. Maka siapa kamu ni yang wajah kamu ni lebih baik daripada yang umat-umat yang lain yang masuk neraka? Maka mereka pun berkata, ya Malik, kami ni daripada umat Al-Quran, iaitu umat Nabi SAW, umat Al-Quran. Maka berkatalah malaikat Malik, wahai orang-orang yang celaka, tidakkah Al-Quran yang dituliskan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mengatakan, ya benar. Dan mereka pun menangis. Wah Muhammad, ya Nabi Muhammad, tolong kami. Ya Muhammad, isfa' lana. Wahai Nabi Muhammad, syafaatkanlah bagi orang-orang ini ya Muhammad. Allahumma salli alaihi. Mereka merayu-rayu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Malik pun berkata, ya Muhammad, bersyafaatkanlah mereka yang dalam neraka daripada umat kau ya Muhammad. Allahumma salli alaihi. Maka diseru kepada malaikat Malik dengan kemurkaan Allah, ya Malik, siapa yang perintahkan kau ni nak berbicara dan bercakap-cakap dengan orang-orang dah diperintah masuk neraka? Wahai Malik, tetapi mereka ini umat Nabi Muhammad SAW, jangan kamu hitamkan wajah mereka, kerana mereka masa hidup tu pernah sujud padaku.
Dan jangan kamu ikatkan leher mereka dengan rantai, kerana mereka pernah mandi hadal besar. Ingat, siapa tak mandi hadal besar terikat dengan rantai. Wahai Malik, jangan ikatkan gelang di kaki mereka, kerana mereka dulu pernah tawaf di Baitullah. Iaitunya pergi haji, pergi umrah, tawaf Baitullah. Jangan diikatkan kaki mereka tu. Wahai Malik, jangan pakaikan mereka pakai neraka. Pakai mereka neraka tu apa dia? Qatiran. Qatiran tu apa? Iaitu tar. Tar yang kita buat jalan raya tu, tar tu. Yang panas tu, yang hitam tu. Itu adalah pakaian ahli neraka. Tebal. Na'udzubillah, panas yang amat sangat. Itulah pakaian ahli neraka. Jangan kau pakaikan pakaian neraka. Kerana mereka itu pada masa hidupnya pernah memakai kain ihram. Masya Allah. Pernah pergi haji, pernah pergi umrah pakai ihram. Janganlah kau pakaikan pakaian neraka. Wahai Malik, beritahu kepada neraka, janganlah diazabkan mereka ini, melainkan sekadar amalan mereka yang jahat itu saja. Jangan lebih-lebih. Masya Allah. Ini untuk apa ni? Ini untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kemuliaannya Nabi kita, jadi dah orang ni semua buat dosa-dosa besar, nak kena azab. Jadi dengan itu diazabkan sekadar mana yang mereka buat saja. Jangan lebih-lebih lagi. Allahu Akbar. Maka neraka pun mengetahuilah apa yang mereka perlu lakukan. Dengan sekadar mana yang mereka lakukan, seperti seorang ibu kepada anak. Macam mana ibu? Ibu sayang tak anak? Sayang. Dia pukul anak? Pukul. Tapi maknanya dia pukul pun dengan penuh rasa kasih sayang. Neraka pun begitulah. Dia akan azab untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW ni dengan azabnya seperti kasihnya ibu kepada anak. Taklah keterlaluan. Maka antara mereka, neraka itu membakar sampai kepada Ka'bai. Kita katakan sampai dua pergelangan kaki. Iaitu dia punya mata kaki. Sampai mata kaki saja. Sikit aja. Di antara mereka yang dibakarnya sampai ke lutut. Ini ikut masing-masing amalan lah. Dan di antara mereka dibakar neraka sampai ke pusat. Sampai pusat. Dan antara mereka dibakar oleh neraka sampai ke dada mereka. Maka berkatalah neraka pada mereka, antum intaqamallahu minhum ala qadri kabairihim. Maka dikatakan pada neraka, iaitu Allah Ta'ala menyiksa mereka mengikut kadar dosa-dosa besar mereka dan derhaka mereka dan berterus-terusan mereka dengan maksiat. Maka dibukakan pintu neraka dengan pintu ahli musyrikin. Jadi orang-orang mukmin ataupun orang Islam yang ahli kabair, yang dosa besar, yang diazab yang kita dah dengar tadi. Kemudian yang lebih lagi, yang berterus-terusan, yang dosa lagi besar, dah sampai kepada dada pun ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Yang lebih dahsyat ni, mereka ni dimasukkan dalam golongan orang-orang musyrikin, neraka bahagian orang-orang kafirin. Maka dibukakan pintu neraka itu, dan mereka umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdosa-dosa besar yang tersangat banyak, maka diletakkan bahagian atas neraka. Maka mereka pun tidak dapat minum minuman yang sejuk, tak dapat minuman yang sedap, melainkan hanya menangis. Dan mereka berkata, ya Muhammad, ya Nabi Muhammad, irham min ummatikal ashqiya. Maka kasihanilah, rahmatkanlah dan syafaatkanlah umatmu yang celaka ini. Isfa' lahum faqad akam. Maka kemudian neraka pun berkata pada Nabi, ya Muhammad, isfa' lahum, ya berilah syafaat pada mereka. Mereka sedang dimakan oleh api neraka. Daging-daging mereka, tulang-tulang mereka, darah-darah mereka. Dan mereka pun berkata, summa yunaduna ya Rabba. Mereka pun memanggil, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai penghulu kami, kasihanilah kami. Man lam yusyrik bika fid dari dunia, di mana kami tak pernah syirik pada engkau waktu kami hidup kat dunia. Walaupun mereka telah buat dosa, tapi mereka tak syirik. Masih beriman lagi lah ni. Masih beriman. Allah. Maka ketika itulah orang-orang musyrikin pun berkata, orang kafirin berkata, sebab mereka ni sudah masuk dalam kawasan orang musyrikin. Maka orang musyrikin berkata, apa guna kamu beriman pada Allah dan Muhammad? Paralilah. Kamu ni beriman pada Allah dan Muhammad, tapi tengok kamu sama kami juga. Maka Allah tersangat murka. Dan Allah berkata, ya Jibril,
Keluarkan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarkan semua mereka daripada neraka. Allah Allah Allah. Berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka dikeluarkan dari neraka. Berombong-rombongan dengan wajah-wajah mereka, tubuh badan mereka semua bekas-bekas daripada kebakaran daripada api neraka. Maka mereka pun sampailah kepada pintu syurga, dan di sana didatangkannya sungai yang dinamakan Sungai Al-Haya, iaitu sungai hidup. Maka mereka pun dimasukkan dalam sungai hidup tu, dan kemudian mereka pun dikeluarkan dan dimasukkan syurga. Dan ditertulis di dahi mereka, iaitu Jahannamiyun Utaqa'ur Rahman min ummati Muhammad, iaitu ex ahli neraka yang dia lepaskan daripada Allah Rahman, daripada umat Muhammad. Ditulis kat dahi mereka. Maka mereka pun bila masuk neraka, masuk syurga, mereka pun malu dengan ahli syurga. Mereka memohon pada Allah, ya Allah, padamkanlah nama ni kat dahi kami ni. Maka Allah pun padamkanlah nama itu, mana ex Jahannam tu dah tak ada lagi. Maka dengan itu mereka pun bergaulah dengan ahli syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami beriman dengan segala apa yang telah kami dengar, ya Allah. Kami beriman bahawa neraka adalah benar, syurga adalah benar. Kami beriman hari kiamat adalah benar, ya Allah. Kami tahu bahawa diri kami adalah hamba yang banyak dosa. Kami tahu amalan kami tak ada seberat debu pun di hadapan-Mu, ya Allah. Di petang yang mulia dan barakah ini kami menadah tangan di hadapan-Mu. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah datuk nenek moyang kami, guru-guru kami. Ampunkanlah pakcik-makcik kami, adik-beradik kami, anak cucu kami. Ampunkanlah isteri kami, suami kami, anak-anak kami, dan sekalian kaum muslimin. Dan ampunkanlah sekalian mereka yang mengikuti program online ini pada petang yang mulia ini, dan sekalian ahli keluarga mereka dan adik-beradik mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua pada azab neraka-Mu, ya Allah. Kami tahu amalan kami tak dapat selamatkan kami dari azab neraka-Mu, tapi kami tahu yang dapat selamatkan kami hanya rahmat-Mu, ya Allah. Rahmat-Mu yang kami harapkan, ya Rahim. Pengampunan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Kami tahu Kau telah berjanji bahawa rahmat Kau meliputi segenap sesuatu. Ampunkanlah kami dan rahmatilah kami. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Karim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, dan Kau suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Selamatkanlah kami dan sekalian umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada api neraka-Mu, ya Rahim. Ya Allah, terimalah kami. Kekalkanlah kami, istiqamahkan kami atas amal-amal yang soleh, ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah kami daripada belenggu nafsu dan syaitan. Lepaskanlah kami daripada segala dosa-dosa, ya Allah. Kami mengaku iman kami lemah, ya Allah. Kami selalu jatuh dalam dosa dan lalai, ya Allah. Dalam salat kami pun kami lalai, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan iman, ya Allah. Khusyukkanlah kami dalam salat kami, ya Allah. Ikhlaskanlah kami dalam amal-amal kami, ya Allah. Matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, di atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit mereka yang senang sakit, yang bermohon doa dari kami. Di antara mereka Abdul Latif bin Harun Hamidah binti Mahmud, dan sembuhkanlah sakit Rubiah binti Muhammad Ali, dan juga Sa'ad bin Alwi dan Ruqayyah binti Ali Khan, dan sembuhkanlah sakitnya Ja'far Ma, dan sembuhkanlah sakit Salbiah dan Hajar Salbiah binti Daing, dan sembuhkanlah mereka yang bermohon doa dari kami, dan sekalian mereka yang mengikuti program pada petang ini, dan semua adik-beradik mereka dan sahabat anak mereka. Kau sembuhkanlah sakit mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka yang sedang sakit, dan berikanlah mereka sifat redha dengan takdir-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami serahkan diri kami, keluarga kami, harta benda kami pada Engkau, ya Allah. Tidak ada apa milik kami, semuanya adalah milik Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kami. Kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan matikanlah kami semua dalam amal yang soleh, dalam keadaan sujud padamu pada pagi Jumaat daripada mula Ramadan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kurniakanlah kami dapat memandang wajah Nabi yang mulia, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di yaumul akhirat kelak. Selamatkanlah kami dari azab-azab yang kami telah dengar dari apa yang kau telah sampaikan melalui Rasul-Mu. Ya Allah, selamatkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, keluarga kami semua. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini sajalah untuk kita pada petang ini. Minta maaf banyak apa-apa kesilapan, kekurangan dari saya. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah saya masukkan dalam channel Telegram saya, gambar-gambar daripada infak anda sekalian, ya. Ada lagi beberapa lagi kampung yang telah kami usahakan untuk sampaikan derma untuk fakir miskin. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh saksikan apa yang telah kami masukkan dalam channel itu. Dan siapa yang tak ada lagi link untuk channel Telegram kami, boleh minta nanti saya akan berikan. Dan begitu juga mereka yang ingin meneruskan infak, mau untuk fakir miskin maupun untuk madrasah yang sedang kami bangunkan, dan ada lagi permintaan untuk membangunkan madrasah di kampung yang lain, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah kepada semua penderma-penderma, dan semoga berkekalanlah pahalanya itu sampailah hari akhirat, insya-Allah. Dan dengan itu saya mengundurkan diri. Dengan saya bersama-samalah kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita dengarkan bagaimana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengambil titik berat kepada umatnya, sampailah ke akhir, di akhirat pun masih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasihi kita. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزاروا اليمن غرد، واستضيئوا بجمال، فطفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا
سعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ya tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah untuk petang ini. Mohon maaf dan marilah sama-sama kita ikuti lagi pengajian kita pada esok petang insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.